bertanggungjawab. Dan Allah SWT juga menyebut bahawa setiap ummah ini sebelum Tuhan turunkan hukumnya, Tuhan akan hantar Rasul ataupun utusan untuk menerangkan kepada mereka benda yang baik dan benda yang buruk. Setelah mereka ni menentang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dan menolak ajaran yang dibawa, barulah Allah SWT akan menurunkan bala dan bencana. Malam ni kita sambung ayat seterusnya, ayat ke-16, kisah yang agak berbeza, isu yang agak berbeza, iaitu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, kami perintahkan lebih dahulu orang-orang yang melampau-lampau dengan kemewahan di antara mereka supaya taat. Lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya. Maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya. Jadi Tuhan kata bila Tuhan nak jatuhkan hukumnya ataupun bencana kepada sesuatu negeri, suatu tempat, suatu kampung, suatu kumpulan, Tuhan arahkan dulu orang ni supaya buat benda baik, iaitu dengan menghantar Nabi dan Rasul. Kalau zaman kita lah ni kak, orang alim lah. Orang alim ni peranan dia menyambung tugas para Nabi dan para Rasul. Suruh orang buat benda molek dan larang orang buat benda yang tidak baik. Yang kita guna istilah amar ma'ruf, nahi mungkar. Ataupun dalam bahasa lain, dia guna sebagai dakwah. Usaha dakwah mengajak orang buat benda molek, tinggal benda yang tidak baik. Jadi Tuhan mari lagu tu dulu. Tapi bila orang-orang yang ada bakat, ada kedudukan, orang yang kaya, dalam istilah Quran dipanggil al-malak. Kalau kita baca dalam Quran ni, Tuhan guna istilah orang-orang yang ada jawatan, orang besar, orang kaya, apa semua ni, dalam istilah Quran dipanggil al-malak. Al-malak ni pemuka kaum. Al-malak ni lah selalunya menentang risalah yang dibawa oleh Nabi, risalah yang dibawa oleh Rasul, dan mereka ni bukan setakat menentang tapi buat khianat kepada Nabi dan Rasul. Jadi bila keadaan ini berlaku, maka Tuhan kata fadammarnaha tadmira. Lalu kami menghancurkan kelompok ini ataupun kaum ni, bangsa ni, negeri ni, tempat ni dengan sehancur-hancurnya. Ni apa ni dia bagi isim apa tu istilah. Ada dalam kalau kita ngaji dammara tadmira. Jadi nak ayat berat, dihancurkan sehancur-hancurnya. Sehancur. Dan kita tengok dalam sejarah kan, kita baca kisah kaum Lut, kisah kaum Ad, kaum Samud, kemudian kisah pengikut Nabi Nuh dan juga kaum-kaum yang lain. Tuhan beracun mereka ni sehingga tak ada bakar. Kaum Nabi Nuh tu hak mana hak kafir tu tergelerai dalam banjir besar, tak ada bakar. Hak yang digelar sebagai kaum Samud. Ada setengah riwayat disebut Ad yang kedua. Ad yang kedua. Jadi dua-dua ni pun Tuhan beracun, habis saya baca. Begitu juga kita baca lagi kisah Firaun. Pengikut Firaun ni tergelerai dalam laut. Pengikut Namrus, semua tu lagu tu hancur. Jadi ni Tuhan kata kalau bila Tuhan hantar Nabi dengan Rasul bawa peringatan supaya benda buat benda molek, tiba-tiba orang tak dengar juga, orang langgar juga, maka tunggulah saat kehancuran. Kita hari ni pun lagu tu juga kalau kita perhati, cuma kita kurang perhati dan jarang orang yang menulis tentang benda ni. Tapi kita tengok bangsa-bangsa yang menolak kebenaran agama ni, sama ada dia Islam atau dia tidak Islam, Tuhan akhirnya beracun. Zaman moden ni kita tengok
tidak moden benar. Hak sebelum pada moden ni iaitulah Rom, kerajaan Rom, kerajaan Greek purba. Kalau kita baca dalam sejarah, kemudian kerajaan Cina, kerajaan India ni kalau kita baca dalam sejarah, hancur semua ni kerana mereka ni melanggar ajaran agama. Walaupun tak ada nabi, tak ada rasul, tapi mereka ni hidup melanggar agama, perzinaan, minum arak, homoseks, apa tu rasuah dan sebagainya, sehingga akhirnya Rom ni hancur lebu, jatuh. Rom jatuh lebu. Antaranya bandar zaman dulu tu ialah satu bandar, tak ingat ni sebelum atau selepas Rom, dia panggil Pompei. Pompei ni ada orang buat filem, tajuk dia Pompei. Pompei ni ialah satu bandar yang hebat zaman dulu, dengan teknologi zaman pada waktu tu, bangunan dan sebagainya. Tapi kerana masyarakatnya hidup tidak serupa manusia lah, tidak serupa manusia, amal perbuatan yang tidak comel, akhirnya saya buatkan gunung berapi meletus. Dia ada satu gunung yang besar di Pompei tu, dekat bandar Pompei, jadi gunung tu meletup gunung tu, hancur lebu bandar, tak ada yang selamat. Jadi orang buat filem Pompei. Dan cerita ni orang tahu kemudiannya bila orang buat penjelajahan melalui ilmu arkeologi, jumpa mayat-mayat yang mati zaman dulu yang terkambuh kerana lava ataupun lahar gunung berapi itu. Ada yang duk perlu, ada yang menerak, yang macam-macam. Daripada penemuan itulah akhirnya orang putih buat filem. Dan dia tunjuk dalam tu. Kalau saya betul dia tengok dalam TV cerita Pompei ni, sebab kita baca dalam buku dan ada disebut oleh beberapa orang ulama. Jadi kita tengok cerita tu memang walaupun dia tidak menonjolkan tentang perbuatan jahat kaum tersebut, dia lebih pada aspek percintaan antara hamba dengan anak orang besar, dengan anak bangsawan. Tu. Tapi latar belakang bandar tu, suasana keadaannya yang memang hidup tidak serupa manusia lah kalau gitu. Jadi akhir tu saya baca. Jadi bagi tu juga tamadun yang lain. Kerajaan-kerajaan yang lain pun pada zaman kemudian ni, macam kita ambil hak besar dalam sejarah Islam ni, kerajaan Turki Osmaniyah. Turki Osmaniyah ni sejarah dia nak boleh naik itu lama. Masanya lama, akhir naik menjadi sebuah kerajaan yang besar, mengatasi kerajaan-kerajaan yang ada sebelum pada tu. Kerajaan Saljuk, beberapa kerajaan yang lain. Turki Osmaniyah ni antara kerajaan empire Islam yang hebat pada zaman moden. Jatuh tahun 1924 dengan sultan yang terakhir. Jadi kita baca dalam sejarah ni, antara puncanya lah kerana kemewahan hidup tidak mengikut agama. Raja ni ada gundik siapa? 99 orang gundik. Ada siapa? 100. Ada satu zaman tu, kalau tak silap saya, ada 1000 gundik. Daripada seluruh bangsa diletak di dalam kawasan. Dan kalau kita pergi ke Turki, ke Istanbul, dalam istana raja tu di top kapal, nama istana tu memang ada bilik khah. Bilik khah ni untuk dia panggil haram. Haram ni bahasa putih lah. Haram ni iaitu tempat gundik-gundik raja tu duduk. Tapi lah ni dia tak pernah masuk. Kalau kita pergi pun dia tutup pintu tu, cuma dia tulis luar. Tulis luar latar belakang. Jadi bilik tu dia tak pernah masuk. Jadi bayar kan kalau gundik ada 100 orang je. Masa mana raja tu nak lakung? Kalau ada 1000, kau berat. Jadi itu jadi masalah. Lepas tu, apa ni kemewahan yang lain, makan minum, tak cakap ayat ke apa. Dah ada orang buat filem tentang Turki, Empire Turki ni. Ada dalam TV ada. Kalau kita tengok. Dalam dulu Astro. Dalam Astro tu ada cerita tu. Jadi kalau kita tengok cerita dah, kita baca dalam buku pun, punca utamanya kerana menyeleweng daripada dasar agama. Hidup tidak hidup cara Islam, hidup dengan mewah, melampaui batas, langgar hukum, akhirnya jatuh. Dan sebelum pada tu kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, hak mari lepas pada Nabi. Kerajaan Umayyah selepas pada Khulafaur Rasyidin, dia mari kerajaan Umayyah yang diasas oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kerajaan Umayyah. Jatuh. Lepas tu mari kerajaan Abbasiyah yang diasas oleh Abdullah As-Safah, nama dia Abdullah As-Safah, yang menjatuhkan kerajaan Umayyah, naik Abbasiyah. Lagu tu juga akhirnya selepas berapa puluh tahun, akhirnya menyeleweng, jatuh
Lepas naik kerajaan Umayyah di Spanyol. Kerajaan Umayyah yang kedua dia panggil. Yang diasahkan oleh Abdul Rahman Ad-Dakhil. Nama dia. Orang ni bila jatuh ke Baghdad di tangan Abul Abbas As-Saffah, dia lari. Keturunan Umayyah ni lari ke Spanyol. Lari ke Spanyol, kemudian mewujudkan kerajaan baru di Spanyol dipanggil kerajaan Umayyah yang kedua. Pengasas dia Abdul Rahman Ad-Dakhil. Duduk di Spanyol 800 tahun, wujud kerajaan-kerajaan, akhir jatuh pula. Selepas 800 tahun. Dan kita baca dalam sejarah semua ni puncanya kerana tadilah sifat melampau, melanggar agama, hidup tidak ikut agama. Jadi kita hari ni pun kita kena bimbang. Kalau ada di kalangan kita masyarakat yang buat benda lagu ni, kita takut bala turun. Sebab itulah amar ma'ruf nahi mungkar ni, dakwah ni amat penting. Kita tak boleh lock keburukan berlaku. Bosnia sebagai contoh. Bosnia ni buat apa Tuhan turun bala. Siapa kena bunuh, dibunuh, dibelah perut bayi dalam perut dibelah. Waktu ubik bayi, sumak babi dalam perut. Di Bosnia berat. Orang Islam dibunuh oleh Serbia. Orang ngandung dia belah perut, buai kanungnya. Buai ambil anak babi, anak anjing bubuh. Dalam tu. Jahit semula. Mati dengan gitu. Kena rogo, puai-puai kena rogo, laki kena bunuh. Bukan seorang dua orang. Sehingga dunia terpaksa masuk capur. Bahasa-bahasa satu masuk capur selama. Kalau kita baca dalam sejarah, dan saya betul dia masa tu duduk di UAE. Jadi kita ambil ramai pelajar Bosnian masuk ke UAE, belajar di UAE. Jadi bila kita dengar cerita dia mau ni tak cara kau beragama. Kebanyakan hak mari tu semaya pun tak reti. Puasa dok semaya tak reti, ngucap berapa boleh. Hidup supaya orang putih. Hidup supaya putih makan minum arak satu hal. Dia ada satu perayaan tahun ni di Bosnia tu, dia setahun sekali dia puak kita ke hari raya. Dia sambut serupa dengan kapi. Makanan yang utama adalah atas meja dia hidangnya kepala babi. Rumah orang Islam pun serupa ya. Hidangnya kepala babi. Jadi hidangnya utama atas meja. Sambut kalau kita sambut tahun baru dia. Orang Islam hidup lah tu. Masjid tak hidup. Tak ada orang pergi semaya boleh bila. Tok peti ada. Imam besar ada. Tapi orang tak pergi semaya jemaah. Orang tak pergi semaya jemaah. Semaya biasa orang tak semaya. Sebab semua jadi komuni. Jadi komuni jadi sekular. Akhirnya cara Tuhan hukum ialah diserai oleh Serbia. Serbia hak duduk sebelah dia tu serai dia, bunuh dia. Akhirnya lari bawa diri. Lah ni lah baru bebas mula. Tapi terhimpit. Keliling tu bukan Islam berlaku. Montenegro ke apa semua. Bosnia ni duduk tengah-tengah. Lekat gitu. Nak contoh. Ni semua bila kita tidak amal. Agama kita buat mudah agama. Kita di Malaysia pun kemungkinan seperti itu akan berlaku. Sebab itulah perlu kita ni balik kepada Islam. Mengamalkan Islam. Takat yang kita boleh. Dalam kehidupan harian kita, dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Dan seboleh-bolehnya dalam negara. Kalau tidak, Tuhan turun bala. Tuhan turun bala kepada kita. Saya rasa 13 Mei itu pun cara Tuhan menghukum kita. Peristiwa 13 Mei itu, walaupun kita tidak nak berulang, tapi mungkin salah satu cara Tuhan hukum kita ni yang tak cara ke agama. Bila kita tak cara agama, Tuhan mata mari cara-cara yang kita tak boleh fikir dalam kepala. Boleh fikir. Jadi kalau nak selamat ni, ialah kena pakat jagalah agama. Terutama bila kita ada kuasa. Kuasa politik ni kena guna untuk menjaga agama. Sebab tujuan politik dalam Islam ialah iqamatuddin, menegakkan agama. Itu tujuan politik dalam Islam. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi, dan mengurus dunia ni dengan ajaran agama. Tapi kita hari ni bila dapat kuasa politik, kita tidak guna untuk kepentingan agama. Kita guna untuk muka lain. Kepentingan peribadi, kepentingan kelompok, kepentingan puak, kepentingan keluarga. Jadi akhirnya punahlah amanah yang Tuhan bagi itu, kuasa yang Tuhan bagi, kita rosakkan kuasa itu. Sepatutnya dengan kuasa tu kita merata 10 tahun ke 20 tahun ke 60 tahun ke, kita pakat jaga agama. Tapi kita tidak caralah agama. Ni kesilapan yang perlu kita beki, dan kita pulihkan balik. Jadi tu penting tengok. Jadi kait ni dengan ayat ni. Sebab tu ayat ni caranya aku buat lagu tu.
Sebab apa? Di bawah ni dia tulis, setelah itu Allah Ta'ala menerangkan pula cara penduduk sesebuah negeri dibinasakan. Dibinasakan disebabkan kedurhakaan mereka dan sesudah diutuskan kepada mereka rasul-rasul. Kita ni rasul Nabi tak mari dah sebab tak ada dah zaman lah ni. Kalau orang ngaku Nabi Rasul tu mengarut lah. Sepemula Nabi Harun, Harun Mas'ad. Pak beli rumah dekat pada tembok tu. Buat konsert besar ke apa. Ingat masa tu orang kaya. Boleh beli banglo, bayar cash 500,000, sejuta. Rupanya mengarut. Dia mengaku jadi Nabi. Nabi Harun. Kena cara di Selangor. Dan dijatuhkan hukumnya. Akhir mati. Mungkin mati terkejut ke apa ke. Jadi Nabi. Jadi hak ni ngaru. Jadi hak ada pada zaman kita ni lah ulama lah. Sebab tu ulama ni, pertama ulama tu sendiri mesti memainkan peranan mengajak orang kepada jalan yang betul. Mengajak orang kepada jalan betul dan menjadi sumber rujukan masyarakat. Ya, kita sendiri pun kena hormat kepada ulama. Walaupun ulama ni tidak maksum, tapi ilmu yang ada pada dia tu, ajaran-ajaran yang dia bawa tu kita kena hormat. Kecuali kalau dia tu buat benda tak betul di segi agama. Tapi kalau kita rasa saja tak betul, tak kena dengan kita komen ulama, tu kita tak betul. Hari ni kita ni serah cerdik lebih pada orang lain. Menulis dalam Facebook, menulis dalam WhatsApp. Seolah-olah kita ni lebih ahli pada tok peti, lebih ahli pada ulama. Ni masalah kita hari ni. Kita guna akal, kita semaya bel ada tak lekat. Ilmu tak tahu belah mana, tapi komen tok peti lebih pada berapa. Ni perangai-perangai yang dipanggil kurang ajar. Perangai yang panggil biadab. Dalam bahasa Melayu kita biadab. Biadab ni dalam masalah besar umat akhir zaman ni, kata guru saya, Profesor Syed Najib, ialah hilang adab. Umat akhir zaman ni masalah besar ialah kita ni kehilangan adab. Tak ada adab dalam hidup. Adab kita dengan Tuhan, adab kita dengan Nabi, adab kita dengan ulama, adab dengan ibu bapa, adab dalam masyarakat, hilang habis. Sedangkan dalam Islam, kena ada adab lah. Adab dengan Tuhan lagu mana? Adab kita dengan Nabi lagu mana? Adab kita dengan orang lain lagu mana? Adab kita dengan mak ayah, adab kita dengan orang lebih tua pada kita. Lo ni tak ada habis tu. Hilang kalau kita perhati orang tak hormat ke orang lain, orang tak hormat ke agama, orang tak hormat kepada mak ayah. Pasal kita lari daripada ajaran agama. Mak ayah kita ni tidak sempurna. Kadang-kadang bodoh dia pada kita. Maka dia tak mengaji. Tapi dia mak ayah kita. Waktu kena ingat molek. Dia ni mak ayah kita. Kerana dia lah kita ada. Dalam kita akhlakkan dengan jenis sekolah harap tu. Bapa kena hormat kepada ibu bapa ni. Sebab dia sebut dalam kitab tu. Kana sababa fi wujudil abna. Mak dengan ayah ni menjadi sebab adanya anak. Tu nombor satu sekali. Bapa kita anak ni kena hormat kepada ibu bapa. Sebab kerana dia lah kita ada. Kalau tak ada mak ayah, kita pun tak ada. Jadi mak ayah ni kerana dia ada, barulah kita ni lahir ke dunia. Kita ni jadi si anu, ada jawatan besar, ada harta, ada apa. Kerana ada mak ayah. Jadi hak tu cukup dah bagi kita menghormati ibu dengan bapa. Tapi hari ni cuba tengok, banyak orang cara ke mak ayah. Tak hormat, tak dengar kata, lawan semacam, dah rasa dia lebih cerdik. Tahu tu masalah kita ni. Pada dengan orang lain, dengan ulama. Tu email pun orang tak pandai belah mana. Tama-tama kalau dia kaya dia apa, muka tu email juga. Bukan setakat kereta second hand, tayar pun second hand lagi. Mananya dia pakai kereta besar, kau ratus-ratus ribu. Rumah besar, jadi dia nak ngai dah buat. Nak ngai dah, tak ngai dah kat orang. Jadi situ, sedangkan dulu, orang dulu ni, tak jauh orang dulu, dia ada sebab bagi dia majar, siap. Dengan orang lain, dia hormat. Orang dulu kedai bel sama dengan something, dengan orang lain, patuh lalu. Kedai bel zaman dulu, kaki katok orang, semelih orang, wak lari orang tino, rokok. Temu dengan Tok Alik, orang tak berani. Sebab tu orang zaman dulu bila nak belindo rumah Tok Alik.
Pergi berlindung pondok, pergi letak anak dia pondok, takut orang buat lari. Harta dia pergi sipeng atau guru. Sebab orang dulu dia tak pergi kosek. Kosek. Jepun pun tak kena Tok Alim. Jahat-jahat Jepun tu tak kena Tok Alim. Tapi kita hari ni dengan orang alim ni, kita buat main-main. Supaya saya kita atau wakah. Kita nak kata, nak komen dalam Facebook, dalam apa. Nah, ni masalah besar. Masalah besar yang menipu umat pada akhir zaman. Dan ini kita bimbang menjadi sebab kepada kehancuran. Sebab kepada datangnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak selamat, kita kena betul banyak benda-benda ni. Dan lepas tu dalam ayat 17 ni kait dengan ayat saya sebut, saya ngajar panjang tu nak suruh kita nampak sebab ini antara masalah kita hadapi pada zaman ni. Jadi ayat 17 ni tu yang kata wa kam ahlakna minal qurun min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyak umat-umat yang kami telah binasakan sesudah zaman Nabi Nuh. Dan cukuplah Tuhanmu wahai Muhammad mengetahui lagi melihat akan dosa-dosa hamba-Nya. Jadi bila Tuhan kata dia akan arah kan orang-orang besar, orang kaya, orang apa ni buat benda molek tapi dia mau langgar, Tuhan beracun. Dan Tuhan buat macam tu nak mikir. Tapi kalau kita tak mikir, siapa tolong ya. Tengok teknologi tu, kalau kita pergi ke Petra ni di Jordan. Orang dulu hebat tak hebat, boleh tebuk bukit. Petra tu satu kawasan yang bangunannya dibuat daripada bukit. Dia buat pintu, buat ukiran, buat bilik dalam bukit. Tinggi berapa puluh kaki. Nak rayak orang zaman dulu ni antaranya besar. Besar sebab tu dalam kitab sebut berapa puluh hasta, berapa belah hasta tu nak ayat memang orang zaman dulu besar. Sebab tu bangunan dia besar. Dengan saya kita dulu ni kalau tengok gambar, saya tak pernah sapa ke Petra. Petra ni kalau kita daripada Amman 5 jam perjalanan ni. 5 jam perjalanan ni tengah-tengah pada pasir. Barulah sapa kawasan dia dipanggil Petra. Petra, Petra. Dalam bahasa Arab memang kita Al-Batra. Al-Batra ni situlah orang pergi tempat orang pelancong pergi. Situ nak ayat hebatnya orang dulu tu boleh bina. Bangun ni daripada bukit. Bukit tu dia tebuk. Dia buat pintu, buat ukiran dalam tu ada dengan bilik, dengan apa semua. Bukan seni. Dengan zaman dia tu. Tak ada alat-alat mesin seperti zaman kita ni. Tapi dia boleh buat. Tapi akhirnya musnah. Tinggal bangun ni saja. Sebagai tanda adanya manusia pada suatu ketika dahulu. Kacau tak tahu gimana. Ni nak ayat. Jadi semua tanda ni tu sebahagiannya Tuhan tinggal. Tuhan tinggal supaya kita mikir kenapa. Macam mayat Firaun kan. Kalau lawan Nabi Musa tu. Ada mayat dia tu orang jumpa. Sebab tu yang kata dah hari ni aku selamatkan jasad kamu. Al-yauma nunajji bi badanika. Hari ni Firaun lepas mu tergelam mati ni mampulah bahasa kasar kita mampu dalam laut aku naik darat. Pasal apa? Litakuna liman khalfaka ayatan, supaya jasad tubuhmu hak mati ni jadi tanda kepada orang yang mati dia. Dan dia diambil mayat dia tu dibuat mumia ataupun jadi mami sipel dalam piramid. Dan memang bila orang buat orang putih panggil excavation, cari gali ni jumpa mayat tu bila buat kajian postmortem didapati mati kerana lemah. Lalu ni dia postmortem kan, sebab tu bila orang mati pelik-pelik ni hospital buat postmortem. Sebab postmortem ni mencari punca mati. Jadi mumia Firaun ni memang didapati mati kerana lemah. Tak boleh lemah lah, dia panggil suffocation. Dia tak lemah, tak boleh nyawa. Jadi bila orang buat kajian zaman dia hidup tu pelaga-pelaga sama ramai dengan Nabi Musa. Zaman yang sama. Jadi inilah mayat ataupun mumia Firaun yang Tuhan sebut dalam Quran. Al-yauma nunajjika bi badanika. Hari ini aku selamatkan tubuhmu litakuna liman khalfaka ayatan, supaya jadi contoh kepada orang-orang yang kemudian. Ayat ni rupa manusia yang menentang Nabi dengan Rasul.
Itu nak ayat cerita. Jadi semua ni Tuhan tinggal tanda ni supaya jadi iktibar. Iktibar kepada kita dan kita nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni Tuhan kata, sebab tu Tuhan kata dia peracun semua. Apa ni, mereka yang mari selepas pada zaman Nabi Nuh yang menentang Allah SWT, dah cukup dah bagi Tuhan ni melihat kejahatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia ni. Ayat ni dia tulis bawah ni 915. Ayat suci ini mengandungi amaran keras kepada orang-orang kafir musyrik yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka akan dibinasakan sebagaimana golongan-golongan yang ingkar yang telah dibinasakan dengan banyaknya pada masa yang lalu. Jadi kebetulan latar belakang ni zaman Nabi. Dan umat yang dekat dengan Nabi ni ialah kaum Ad dengan kaum Samud. Waktu pasal tu dua-dua ni di semenanjung tanah Arab. Kok lain tu jauh. Nabi Ibrahim apa, sebab Nabi Arab ni dia ada 4 ya. Kok bakal Arab ni Nabi ni. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 orang ni bakal Arab. Bakal Arab. Mereka ni pun duduk di tanah Arab. Di Jazirah Arabiah tu. Jazirah Arabiah. Hak lain tu di luar. Kawasan Palestin, kawasan di luar daripada tanah Arab, di Iraq dan sebagainya, tapi tidak duduk di Mekah. Di Mekah. Di Arab asal ni Mekah tu lah. Mekah tu lah Arab hak sebenar. Arab hak sebenar. Hak lain tu lepas tu dia campur. Arab Iraq, Arab Kuwait, Arab Gapo ni dia pecah-pecah. Mari daripada Mekah belakang pergi mengembara, akhir jadi Arab juga akhir, tapi tidak 100%, tidak tuling. Arab tuling ni duduk di Mekah masa tu. Dia ada 3 kelompok. Pertama dia panggil Arabul Ba'idah, Arabul Aribah dan Arabul Musta'rabah. Kalau kita baca dari buku tu, dia ada 3 golongan Arab. Arab awal dia panggil Al-Arabul Ba'idah. Arab asal keturunan. Lepas tu Al-Aribah, dia sikit. Lepas tu Arab Al-Musta'rabah. Musta'rabah ni zaman Nabi Ismail. Nabi Ismail mari ni zaman dia panggil Arab Musta'rabah. Arab Musta'rabah dah dia tu. Jadi itu contoh kita tengok. Jadi lepas pada tu bukan Arab yang tuling lah. Keturunan saja, tapi dia sudah darahnya sudah campur. Darah sudah campur. Jadi hak ni tu kaya sebagai peringatan kepada golongan yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat 18 dia kata man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki. Bagi sesiapa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam di akhirat kelak untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir dari rahmat Allah. Itu yang kata, yakni sesiapa dari golongan yang mengerjakan maksiat bertujuan untuk mendapat kesenangan hidup di dunia dengan apa yang dilakukan, maka Allah akan memberikan kepadanya kesenangan dunia itu menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kepada semua mereka yang mahu mendapatnya, tetapi kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah jua. Sebaliknya di akhirat pula disediakan baginya azab neraka. Sebab itu ada di antara orang-orang yang bersifat demikian hampa di dunia dan hampa di akhirat. Jadi Tuhan kata kalau kita cari dunia, manusia ni nak cari dunia, kesenangan dunia sehingga melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah agama, Tuhan bui. Ada ramai Tuhan bui. Jahat, semaya tak tahu ke mana. Hidup dengan cara tidak betul. Tapi senil-lenil. Kita tengok depan mata kita. Orang bukan Islam, sebagai contoh jelas, orang bukan Islam. Bukan Islam ni tak ada email, tak berimej. Agama tak tahu ke mana. Tapi kaya lebih pada kita. Senil lebih pada kita. Mewah hidup lebih pada kita. Saya kata Tuhan bui. Tuhan akan bui ni rasa atas dunia. Tapi esok Tuhan kata di akhirat ni jahannam. Yaslaha. Tuhan sediakan neraka jahannam, neraka paling bawah untuk membakar dia di akhirat. Jadi pilihlah nak senil atas dunia kau dengan melanggar agama, lepas tu kena azab di akhirat ataupun lagu mana. Tu bahasa mudahnya. Sebab ada kadang kita kata, payah tu agama ni, payah nak kaya.
Kalau nego ikut cara Islam ni payah nak kaya dia kata. Tak boleh nak menipu. Tak boleh nak jual benda tak molek. Akhir jual dadah. Jual dadah tu cepat kaya ni. Boleh pakai kereta besar, boleh hidup senik. Sebagai contohnya gitu. Jadi tu hebui lah. Tu hebui munak atas dunia kan. Aku bui lah. Tapi mungkin kena ingatlah esoknya neraka Jahannam sedang menunggu. Jadi tu macam itu hebui pilih kita ni. Soalnya tu raya, kamu pilih nak mana. Mu nak seni atas dunia, seksa di akhirat, ataupun lagu mana. Jadi kita lah boleh pilih ni. Tapi tu ingatlah. Boleh, tapi tu di akhirat. Jahannama yaslaha mazmuman madhura dalam keadaan yang hina pula. Dah lah masuk neraka dihina. Terhina dalam neraka. Kemudian ayat 19 dia kata waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan sesiapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya sedang dia beriman, maka mereka yang demikian keadaannya diberi pahala akan amal usahanya. Yakni orang-orang yang beriman yang mengutamakan akhirat dengan amalnya yang baik, maka mereka akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Kesimpulannya, untuk mencapai sebaik-baik balasan di akhirat kelak, disyaratkan 3 perkara. Niat yang ikhlas, amal yang baik dan iman yang teguh. Jadi sebaliklah. Hak tadi nak dunia, Tuhan bui, tapi akhiratnya hancur. Hak ni Tuhan kata siapa yang mencari akhirat. Mana dia buat kerja atas dunia ni untuk mendapat kesenangan di akhirat. Dalam bahasa mudah, mencari redha Allah. Kita kerja, kita usaha ke bukan kata duduk dia cokor di masjid. Orang beriman ni dia kena aktif juga, kena buat kerja, kena rajin. Tapi ditujuan dia mencari akhirat. Dia ada harta banyak, dia sedekah. Dia ada harta banyak, dia keluar zakat. Dia ada harta banyak, dia tolong orang susah. Dia ada jawatan, dia bantu orang dengan jawatan dia. Dia bela orang yang dizalimi, sebagai contohnya. Ada ilmu, dia sebar ilmu tu kepada masyarakat. Ni dia cari redha Allah. Jadi orang lagu ni Tuhan kata, faulaika kana sa'yuhum mashkura, Tuhan akan beri pahala kepada dia. Selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Jadi dua pilihan, ayat 18 dengan ayat 19 ni dua pilihan ayat ada depan kita. Kita nak mana? Tentulah sebagai orang beriman, kita nak cari akhirat. Sebab tu kita buat benda ni, benda biar menepati kehendak Tuhan. Itu tanda mencari akhirat. Termasuklah dalam ibadat. Ibadat pun kena menepati agama. Jangan buat ibadat yang tak ada asas dalam agama, reka-reka tak boleh. Sebab ibadat ni barang khusus. Barang khusus ni dia kena berasaskan sunnah Nabi. Kalau pandai reka-reka tak ada sandaran dalam agama, tak sapa. Tak sapa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu jangan reka. Bak ibadat tak boleh reka. Moga lain atas dunia, di urusan duniawi, kita boleh. Ada kreativiti kita, ada apa cita-cita kita. Tapi dalam bak ibadat, jangan memandang. Jangan memandang. Seperti saya sebut dulu kan. Dalam kitab kalau kita baca, apa tu? Kitab Hurayat Hadis 40. Yang ditulis oleh, yang disusun oleh Imam Al-Amir As-San'ani. Dalam kitab tu, dia sebut, dia hurah waktu dia hurah hadis innamal a'malu binniyah. Dia bawa cerita Fudail bin Iyad. Saya ulang balik sebab lama dah sebut. Fudail bin Iyad ni salah seorang ulama besar yang hidup di Mekah dengan Madinah. Dia panggil Abidul Haramain, ahli ibadat dua tanah suci. Dia tak pergi mana-mana. Tak tubik pada Mekah, tak tubik pada Madinah. Dia malam Mekah, Madinah. Mekah, Madinah tempat dia. Tak tubik. Duk ibadat. Abidul Haramain. Fudail bin Iyad ni ulama besar zaman tabi'in. Orang tanya dia, Tok Guru, guna bahasa tu, Tok Guru, lagu mana syarat untuk mendapat syarat supaya amal kita diterima dan supaya kita boleh masuk syurga. Dia kata dua ya syarat. Amalan kita ni syarat, amalan kita ni Tuhan terima, dua ya. Akhlasuhu wa aswabuhu. Tu dua kata dia pakai. Akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan kita tu mesti yang paling ikhlas. Paling ikhlas. Yang kedua, aswabuhu, yang paling betul. Ataupun yang paling tepat.
Tu ya syaratnya. Dua kali. Syarat amalan ni supaya Tuhan terima. Orang tanya apa maksud akhlasuhu? Paling ikhlas ni lagu mana maksud? Dia kata an yakuna lillah. Amal kita tu mesti kerana Allah. Tu masuk paling ikhlas, bukan kerana orang. Bukan kerana nak suara undi, bukan nak suara sokong dia. Bukan kerana nak suara puji, tapi dia buat tu kerana Tuhan. Orang puji, orang tak puji, orang sokong, orang tak sokong, dia buat. Orang tak kata pun dia buat. Orang pelekeh pun dia buat. Pasal dia buat tu mencari redha Allah. Dia bukan kerana manusia. Orang nampak kau tak nampak masuk surat khabar kau dok kau, tak ada apa satu bagi dia. Itu maksud amal yang paling ikhlas. Sebab tu ada ulama kata kita nak test kita ni ikhlas tak ikhlasnya. Semaya kita ni kita semaya di rumah dengan semaya di masjid kita seruan. Tu ada setengah tulisan ulama sebut kita nak uji kita ni ikhlas tak ikhlas. Kita semaya di masjid depan orang ramai, tempat ramai-ramai gini dengan kita semaya di rumah. Terutama semaya sunat. Kita seruan. Itu yang kita boleh test. Kalau kita perasaan kita serupa, kita semaya di rumah, sore-sore, sunat dengan kita semaya di masjid, perasaan kita sama saja. Mana tanda kita ikhlas. Tapi kalau semaya di masjid ni kita suruh lagu lain. Suruh satu macam. Di rumah tak ada suruh, tawah hebel. Ada masalah. Ada masalah. Itu mudah nak test. Kita wi sumbangan kat orang, depan orang dengan tak ada orang. Kita suruh lagu mana. Kalau kita wi tu serupa perasaan kita. Tak ada gapo-gapo, ikhlaslah kita. Tapi kalau depan orang 50 riyal, ketika tak ada orang 10 riyal. Duit ada belaka tapi tanya orang tak ada 10 riyal. Pasal tak ada orang ambil gambar. Tanya depan orang ambil gambar 50 lalu. Tebing pula tu 50. Tidak ikhlaslah kita tu. Tujuan kita lagu lain. Baik, balik pada pembicaraan tadi. Jadi Fudail bin Iyad sebut akhlasuhu ni amal yang paling ikhlas ialah an yakuna lillah. Semata-mata kerana Allah, tidak kerana orang lain. Bukan kerana tok tua, bukan kerana saing, bukan kerana gapo-gapo bukan, tapi semata-mata kerana Tuhan. Yang kedua aswabu, yang paling tepat an yakuna ala sunnati Rasulillah. Menepati dengan sunnah Nabi. Amal kita ni kena betul dengan sunnah. Mana apa yang Nabi ajar, Nabi turun. Jangan kita rekod. Itu penting kena ingat. Kadang-kadang setengah orang dia rekod. Rekod tujuan kononnya mendekatkan diri dengan Tuhan. Tak ada alasan, tak ada sandaran kepada nas. Pakai rekod. Hal tu ya dalam istilah agama dipanggil bid'ah. Bid'ah ni bid'ah yang dolalah. Bid'ah yang sesat, yang merosakkan amal kita dan menyebabkan Tuhan tak terima. Atau kena bercermat dalam bab ni. Banyak orang tidak cermat. Dalam bab ibadat ni tidak cermat. Ada setengah rekod, ada setengah tambah, takut tambah. Sebab tu seboleh-boleh janganlah buat lebih pada hak Nabi buat. Hak Nabi tu terbaik. Kadang-kadang orang dia tambah, dia kata, dia tak seolah tak cukup. Ada guru saya, salah seorang guru saya, dia sebut, apa kita nak tambah? Nabi ni manusia pilihan Tuhan. Bila dia ajar lagu tu, buat lagu tu lah. Apa kita nak kita tambah hak Nabi, seolah-olah hak Nabi ajar tak cukup. Itu hujah dia. Salah seorang guru saya. Dia kata seolah-olah hak Nabi ajar tu tak cukup. Siapa kita tambah? Tambah pula lebih. Jadi hak paling baiknya, buat setakat Nabi buat. Hak Nabi buat tu comel tu. Comel. Walaupun, tapi perangai kita ni tak puas hati sebab rekah. Nabi ni doa dia pendek-pendek ya. Kita ni kalau tak boleh seka bombing, 10 lagu Ustaz, tak puas doa. Itu masalah kita. Lagu Ustaz kan, tinggallah baju tukar. Nak boleh habis so lagu tu. Habis bombing. Jadi kita ni perangai kita bila doa jadi terlalu panjang sehingga menyebabkan orang jadi masalah dengan kita. Khusyuk gua pas main sapal letak tangan atas lutut tu khusyuk kok mana? Tu lenguh tu bukan khusyuk. Tu nak ayat. Sore tak apa. Sore loh gila. Sebab dalam riwayat tu saya sebut dulu. Cuma saya tak ingat molek nama sahabat orang tegur masa tu. Dia ni jadi tu imam semaya, dia baca surah Baqarah. Semaya jadi tu imam baca surah Baqarah. Satu rakaat surah Baqarah. Bayarlah tuan-tuan.
286 ayat. Baca pula selu. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Selok nak habis 286 ayat. Kalau kena kita berapa dah. Jadi dia tak imej, jadi seorang sahabat ni tak segi semaya jemaah dengan dia. Tak segi semaya. Sampai Nabi tanya dia, apa pun tak segi semaya dengan kawan tu. Dia kata kawan tu baca panjang doa. Panjang doa. Dia kata aku ni lorak. Hijab banyak. Aku ni pasal jenis tak lekat air semaya. Ada kan pasal jenis orang tak lekat air semaya. Kan bobo sudah ambil uduk ketung. Kadang-kadang sujud pun ketung. Dia pasal jenis apa ni, nak kata gapo. Pasal jenis gapo. Ada setengah orang lagu tu. Jadi dia aku tak boleh satu. Dia ni baca panjang. Lalu Nabi panggil sahabat. Panggil sahabat tu Nabi tegur. Dia kata kalau mau jadi tu imam, jadi imam orang ramai, bacalah sederhana. Sederhana sebab orang duduk belakang mung tu macam-macam urusan. Orang duduk belakang mung tu macam-macam urusan. Ada nak pergi kotuan, ada setengah tu berhenti sebentar ya, nak pergi lain. Jadi kalau mung pergi baca panjang, kita menyusahkan orang dan melarikan orang. Sehingga Nabi sebut, sahabatnya berkata, afattanun anta. Itu dalam hadis disebut. Bahasa Nabi pakai, afattanun anta. Mu ni nak buat fitnah buat. Mu ni nak mencetuskan fitnah. Benda baik, baca surah Baqarah, baca Quran kan baik. Tapi kalau tak kena tepat, dia jadi fitnah. Sebab tu kita nak buat baik pun, nak tolong orang, nak apa, nak buat rumah kat orang, kalau nak bantu orang miskin pun, dia kena dengan tepat, kena dengan masuk. Kalau tidak, dia jadi fitnah. Fitnah kepada orang lain. Sebab tu mari saya duduk tegur, tu mari nak buat rumah, baiki rumah. Seolah macam, tu imej itu tak cara, Tok Ngulu tak cara, Tok Wakil tak cara. Jadi punah orang lain kerana kita. Itu masalah dia. Sudah dekat dalam kapur, Tok Imi ada. Dalam kapur, Tok Ngulu ada. Tapi bila kita orang suku sakak mari buat benda tu, jadi punah habis orang lain. Kau ni Nabi kata, afattanun anta. Mu ni buat fitnah kau. Siapa orang tak sembahyang jemaah, kimu baca panjang doa. Itu nak ayat contoh. Agama ni kena faham lagu tu molek. Kita sore, mu sore Nabi kata bacalah. Sebut Quran pun. Bila-bila semaya tak ada masalah, tapi bila jadi tu email orang, kena beringat. Kena beringat. Sebab di belakang kita ni macam-macam jenis orang. Baca biar sederhana, pendek sangat pun tak salah. Orang kata tu email tak ada ayat lain, kalau main kuliah keluar Allah. Bukan dia juga penuh juga tu emailnya. Kuliah keluar Allah kata tu email, tak ingat ayat lain, ingat dua ni je berkali. Doa pun jangan panjang sangat kan. Jangan panjang, jangan pendek sangat. Biasa sedang molek. Tidaklah kata tak boleh panjang sikit. Siapa akak-akak tahu. Makmum buat suah tak email macam gapo. Tak boleh juga. Tapi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek sehingga menimbulkan fitnah. Dalam bahasa agama, fitnah. Fitnah tu penting untuk kita jaga. Jadi tengok ayat contoh. Contoh dalam bab ni. Jadi situ penting untuk kita pakai ingat. Jadi balik pada cerita tadi, Fudail bin Iyad. Jadi syaratnya dua. Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling betul. Sebab tu kita kena cermat dalam bab ibadah, jangan ikut sangat. Kadang-kadang orang suka nambah. Saya malah sebutlah apa-apa, tapi pengalaman saya jumpa semua malah komen. Malah komen apa kalau kita sebut dia jadi isu panjang dalam masyarakat. Tapi kalau kita perhati, kita pelaga kalau kita banyak amalan-amalan kita ni yang tidak kena. Yang tidak kena dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita anggap benda tu betul. Jadi kita kena pakat-pakat jagalah. Pakat-pakat jaga. Jadi janganlah kita duduk memandang-memandang. Sebab sesok tak ada orang nak bela kita. Nabi tak mengaku, dia kata bukan aku tak ajar. Aku tak pernah royak lagu ni. Jadi masalah. Jadi masalah. Jadi nyanyi kita habis dah tak dunia ni. Buat benda tu. Tapi sesok Nabi kata aku tak ada royak ni lagu ni. Aku tak ajar. Sebab tu benda-benda ni mesti ada sandarai. Ada rujuknya yang kuat. Macam saya sebut dulu kitab Al-Iqtisam Asy-Syatibi ni patut siapa-siapa boleh baca kitab Arab baca. Uraya dia tetap bid'ah. Satu kitab yang khusus yang lengkap dan direkomend oleh ulama untuk kita baca. Al-Iqtisam Lisy-Syatibi. Syatibi ni salah seorang ulama besar dalam bab fiqh, dalam usul fiqh.
Dia tulis buku Al-I'tisam, dia hurah tentang bid'ah. Dia beri ta'rif nah, amrun mukhtara'un fid din, muhdasatun. Dia sebut bid'ah ni amrun mukhtara'un fid din, muhdasatun. Suatu benda yang direka-reka dalam agama, benda yang baru, tak ada asah dalam nas. Tu ta'rif yang dia beri jelas dalam bab bid'ah. Tapi bid'ah ni dalam bab ibadat. Atas dunia ni tak ada jadi bid'ah. Bid'ah bila kecek secara syara'an, secara syaraknya ialah benda yang berkait dengan ibadah asahnya. Ada pun urusan muamalat duniawi yang tidak menyentuh ibadat ni, biasa ulama tak masuk dalam kategori bid'ah. Sebab kita lah ni pakai kereta, naik motosikal, pakai kasut, buh kapek dalam masjid ni tak ada berlaku zaman Nabi ni, tapi tidak jadi bid'ah yang salah. Zaman Nabi ni pasir ya. Masjid Nabi ni pasir. Latar pasir, dinding tak ada, rabung dia pelepah taman. Tu ya masjid zaman Nabi. Masjid Nabawi tu. Hak asalnya lagu tu. Sebab tu dalam kitab disebut Nabi ni waktu zaman Nabi bila cuaca panas, Nabi melewatkan sembahyang Zuhur. Tu disebut lagu tu dalam hadis. Bila cuaca panas, Nabi melewatkan sembahyang Zuhur. Saya masa tu tak jumpa. Sebab apa Nabi ni pelewat sembahyang Zuhur bila cuaca panas? Tanya 2-3 orang ustaz, tak boleh jawab. Tak boleh nak royak. Bila masuk universiti baru jumpa jawab. Di universiti rupanya kerana masa tu bumbung dia pelepah taman. Jadi bila musim panas terik sekolah ni 48, 51 darjah. Panas, bayar lah. Gelegok otak, tak kena air bulan. Jadi sebab tu bila panas ni, Nabi melambatkan sembahyang Zuhur. Tunggu tari tu reda sikit. Sebab waktu Zuhur ni dia bila matahari tegak di langit, tidak masuk Zuhur lagi. Bila matahari gelincir, bayar mula start tubik. Kalau duduk tegak tu, tak ada bayar. Kita buh kayu cakar, matahari duduk tegak tu, tak ada bayar. Tak boleh sembahyang Zuhur, tak masuk Zuhur lagi. Dia bila tubik bayar. Bayar tu tubik, menghala kalau kita tempat kita, menghala lik jatuh. Bayar tu menghala ke lik jatuh lah, mari naik kau ni. Tubik bayar tu, masuk waktu Zuhur. Kalau bayar tu lebih panjang daripada objek, dia masuk waktu asar. Tu cara mudah kalau tak usah pakai jet. Tapi kena bawa tukar lah ke jalan lagi mari. Siapa waktu pacuk. Tu cara dia mudah, kaedah mudah. Jadi kerana panah, maka sebab tu Nabi pelambatkan sembahyang Zuhur. Oh gitu sebab dia. Baru jumpa jawab apa tu bila masuk universiti. Tak masuk universiti tak temu di universiti. Nak royak ilmu ni dia ada tempat dia. Ada tempat dia. Bukan semua tempat ada, kena cari tempat dia. Jadi situ kita faham. Jadi hak ni zaman kita tak ada lah. Muka kita tutup dengan ekor ni mayat pun berapa pun. Tak ada masalah. Punya negara nak pula dalam masjid. Setakat semaya. Tidak gitu muka sedap dengan ekor. Tapi nak royak benda ni kita tak panggil bid'ah. Buh kapek, buh ekor ni tidak bid'ah. Pasal lapu ke buh dengan got dengan TV dengan gapo ni walaupun tak ada zaman Nabi. Kalau nak kata ni bid'ah ni. Lama buat sepuluh zaman Nabi, buai habis rabung gapo pakai pelepah sama. Tu kena igak kalau orang lagu tu boleh atas orang cek usik lah. Jadi nak royak kena kepahami tu penting. Sebab tu saya tegur dulu ke, ada orang terlalu cepat kata bid'ah. Ada orang pula boleh buat belaka. Siapa tak tahu mana ketara. Jadi dua-dua ni kena jaga. Dia ada Islam ni dia panggil mutawassit. Pertengahan, sederhana. Sederhana tu sifat Islam. Dia tidak berat kanan, tidak berat kiri. Nak jadi sederhana tu muqtadil ataupun mutawassit lah turut Nabi. Turut Nabi molek, insya-Allah sederhanalah kita. Tapi bila kita tak turut Nabi, sama ada kita jadi longgar doa ataupun jadi ketak doa. Bila kita tak turut Nabi. Sebab tu pentingnya turut Nabi. Tu pentingnya turut Nabi. Tu hayatan Nabi ni nak tunjuk jalan lah kita. Hak dalam Quran tu lagu mana nak hidup. Sebab tu Sayyidina Ali kata Quran ni ada dua. Ni kalau kita salah faham ni, masalah pula. Sayyidina Ali kata Quran ni ada dua. Quran yang dibaca, Quran yang bergerak. Itu istilah Sayyidina Ali. Quran yang baca, Quran yang kita duk baca ni. 3,960 ayat ni. Daripada surah Fatihah sampai surah
An-Nas. Itu Quran yang dibaca. Tapi ada Quran hak gerak, hak hidup. Apa dia? Nabi. Nabi SAW ni pada pandangnya senali Quran yang hidup. Sebab Aisyah jawab dalam satu hadis bila orang tanya lagu mana Nabi. Nak kenal Nabi lagu mana? Aisyah jawab, kana khuluquhu al-Quran. Nabi ni perangai dia, peribadi dia Quran. Jadi hak Nabi buat, hak Nabi kecek tu terjemah daripada apa yang ada dalam Quran. Sebab tu nak faham Quran dengan tepat, dengan betul, kena rujuk kepada sunnah. Sunnah yang sahih. Sunnah yang jelas, bukan sunnah reka. Sebab sunnah ni ada, dia panggil hadis dhaif ataupun hadis maudhu'. Hadis maudhu' tu tak pakar. Tapi hadis yang diterima, paling kurang apa hadis dhaif. Sebab kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis dhaif lebih baik daripada fikiran manusia. Tu Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab tu dia ipu belakang hadis hak ada dengan dia susu belakang. Dia tak ada dia tolak. Bila dia puas hati saja, dia masuk dalam musnad dia, musnad Ahmad bin Hanbal. Sebab tu dia ni antara yang banyak. Cuma ulama ada tapis. Tu mari Sahih Bukhari, mari gapo semua ni. Tapi musnad Ahmad bin Hanbal ni, dia ambil belakang. Sebab bagi dia, hadis ni, bila sebut hadis, walaupun lemah setara mana pun, lebih baik daripada fikir. Daripada akal kita. Daripada kita duk guna akal, duk khoyar kok ni, pergi hadis. Lagi baik. Tu pandangnya Ahmad bin Hanbal. Dalam bab ni. Jadi sebab tu kita ni, rujuk kepada sunnah. Rujuk sana. Sebab tu pandangnya kasih amak, sebab tu kita tolak. Sebab kasih amak ni nak pergi Quran sebuti. Hadis tak payah pakar. Sebab dia kata cukup dengan Quran sebuti. Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh faham Quran kalau tak ada hadis. Sebab tu Quran dengan hadis ni dia mari sekali. Quran hak tu hewat turun, hadis amalan praktikal yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi dua ni selamat lalu jalan hidup kita. Tidak akan menyeleweng, tidak akan. Tapi kalau lari pada hadis, masalah besar. Masalah besar. Sebab tu pandangnya ulama pun kena pelaga dengan Quran, pelaga dengan hadis. Kalau pandangnya ulama ni tak kena dengan Quran, tak kena dengan hadis, tak boleh. Tak boleh. Dan ulama ni memang kalau ulama yang betul, yang muktabar, tak ada pandangnya dia yang berkadah. Tak berkadah dengan Quran, tak berkadah dengan hadis. Kecuali kalau jadi ulama hak separuh masuk. Hak separuh masuk boleh jadi pandangan dia bertembung. Tapi kalau dia betul-betul orang alim, dia insya-Allah pandangan dia tidak berkadah. Tidak berkadah. Itu kita penting itu. Jadi itu insya-Allah panduan kita dalam bab ni. Jadi balik pada ayat ni, dia kata siapa yang nak cari akhirat, buat kerja dengan sungguh, insya-Allah Tuhan akan terima berdasarkan terima tu macam kata Fudail bin Iyad. Amal kita ni mesti paling ikhlas. Yang kedua, paling tepat iaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah amal kita diterima. Akhir sekali kait ini kita sebut sebelum kita berhenti ayat 20 Tuhan kata kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Tiap-tiap golongan daripada keduanya, iaitu tadi kau cari dunia, cari akhirat ni, golongan dunia dan golongan akhirat kami hulurkan kepada mereka dari pemberian Tuhanmu, wahai Muhammad. Dan tiadalah pemberian Tuhanmu tersekat dari sesiapa pun. Bawah ni dia tulis, yakni Allah Ta'ala sentiasa melimpahkan nikmatnya dan rezeki pemberiannya kepada sekalian hambanya, yang mukmin dan yang derhaka. Tetapi keadaan mereka berlainan kesudahannya pada hari akhirat. Yang mukmin syurgalah balasannya, dan yang derhaka pula nerakalah balasannya. Jadi dua-dua ni Tuhan berlaku. Sebab tu atas dunia kita tengok orang kafir pun boleh hidup. Kadang-kadang lebih baik pada kita. Mewah. Sebenarnya sebab Tuhan beri berlaku. Tuhan beri berlaku. Kalau kata ulama, kalau Tuhan ni pongoh tak tahu kalau supaya kita ni, tak ada orang kafir boleh hidup atas dunia. Tak ada orang kafir boleh makan. Tak ada orang kafir boleh harta. Kalau Tuhan ni pongoh supaya kita. Perangai supaya kita kan. Kalau kita tak kena, kita tak uis lalu kat orang. Kalau tak kena, kita tak belanja lalu air. Kalau perangai tu ada lagu tu dengan Tuhan, tak ada orang kafir atas dunia ni boleh hidup. Tuhan akan sekat rezeki dia, sekat gotu, sekat go ni. Supaya setengah-setengah kaja akan sekat subsidi, sekat apa ni. Bila parti tu lain dengan parti dia. Tu perangai tu. Tapi Tuhan tak ada perangai lagi tu. Sebab tu kita tengok orang kafir seni, kenyai, kadang gemuk daripada kita. Rumah besar pada kita, harta banyak pada kita pasal sifat Tuhan tadi. Sebab tu dia kata kullan
Numiddu haula'i wa haula. Semua tu min ata'i rabbik, daripada kurniaan Tuhanmu. Dan tak ada orang yang boleh sekat kurniaan Tuhan ni kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Malam ni mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma. Rabbana hab lana hukma wal hikna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.